kita dikejutkan dengan 18 pertuduhan baru ke atas Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Sebelum ni tuan-tuan, 6.9 juta ringgit sebelum ni. Hari ini Wan Saiful saudara dikenakan di bawah 18 pertuduhan berhubung dengan dana berjumlah 6 juta ringgit. Saudara, begitu juga yang kita fahami, Adam Radlan yang juga merupakan timbalan pengurusi ataupun timbalan ketua Bersatu di Segambut, juga telah pun dikenakan pendakwaan di bawah Anti-Money Laundering Act yang melibatkan dana bernilai RM500,000. Ini baru orang-orang yang dekat dengan Muhyiddin. Kita tengah tunggu. Begitu juga dengan menantu Muhyiddin Yassin yang sampai hari ini tidak lagi kesampaian. Kita duk tunggu, dia tak balik-balik. Jadi dia tak balik, tiba-tiba kita tengok Muhyiddin pula nak minta pasport tuan-tuan. Nak pergi ke luar negara. Itulah bila kita ketika ada kuasa kita menzalimi orang lain, kan? Mungkin orang lain tu tak sempat nak melakukan kezaliman ke atas diri kita. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kifarah, cash. Apa yang dia buat pada orang, akhirnya dia yang menghadapi perkara-perkara yang berlaku hari ini. Kemudian yang seronoknya, Cikgu Bat. Cikgu Bat tuan-tuan mengeluarkan kenyataan. Apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat? Cikgu Bat kata Wan Saiful Wan Jan seorang yang berani dan tidak korup. Itu sebabnya dia tidak jadi macam MP Kuala Kangsar. Dia kata MP Kuala Kangsar korup. Dan Wan Saiful Wan Jan tidak korup dan berani lawan. Itu sebab dia didakwa. Jadi dalam erti kata lain, saudara, hari ini Cikgu Bat mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Tan Sri Syaril Samad, Tengku Adnan, Tengku Mansur, begitu juga dengan Datuk Seri Rahim Aziz Rahim, Datuk Seri Bong Mokhtar. Mereka ni semua tidak korup kerana mereka tidak lompat parti. Sebenarnya dia nak ceritakan zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, kan? Benda itulah, pendakwaan-pendakwaan terpilih itulah yang berlaku ke atas pemimpin-pemimpin UMNO bila mana mereka tidak mahu melompat. Jadi dia ingat benda yang sama kita buat macam dia. Inilah dia Cikgu Bat tuan-tuan. Dia bila dia cakap tu dia lupa tengok cermin diri sendiri. Last kali akhirnya dia mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain sebenarnya tidak korup. Mereka didakwa kerana mereka tidak tunduk dengan Bersatu, tidak tunduk dengan Mahathir, tidak tunduk dengan Muhyiddin Yassin. Inilah mesej yang nak disampaikan oleh Cikgu Bat. Dalam banyak-banyak ayat yang keluar daripada mulut Cikgu Bat, yang ini je tuan-tuan yang boleh pakai. Yang ini je boleh pakai. Itu pun sebab kebodohan dia. Dia tak sedar bila dia cakap macam tu, ianya mengesahkan apa yang berlaku zaman mereka memerintah tuan-tuan. Zaman Mahathir dan Muhyiddin memerintah. Memang pemimpin-pemimpin UMNO telah berhadapan dengan pendakwaan terpilih, telah diugut seperti kata Cikgu Bat, kan? Orang macam Mustafa Muhammad, orang macam Mas Ermiati, walaupun nama juga tersenarai sama macam Tok Mat Maslan dan juga Tan Sri Syaril, tetapi akhirnya mereka tidak didakwa. Nama Mustafa Muhammad hilang, nama Mas Ermiati pun hilang daripada senarai orang yang nak didakwa oleh pihak SPRM berhubung isu dana 1MDB. Tiba-tiba bila mereka melompat, mereka jadi ahli parlimen bebas dan kemudian masuk Bersatu, mereka disucikan
oleh lembu-lembu suci macam Cikgu Bat ni. Tuan-tuan. Okey. Jadi malam ni kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, silakan. Talian dibuka di talian 019-481-9495. Siapa-siapa ada soalan-soalan boleh ajukan soalan anda di talian 019-481-9495. Kalau TikTok dia nak naik pun boleh. Kalau ada sesiapa nak tanya di TikTok, tadi ada orang naik tapi cepat sangat. Okey. Soalan studio awal dulu. sangat. Ya, soalan studio. Okey, Tok. Selain dua nama yang Tok sebut ni kan. Sebelum ni ada kes setiausaha politik Menteri Kanan. Dan SPRM juga hari ni keluar kenyataan bahawa menteri itu pun dipanggil untuk itu sebab mulut celupar Razi Jidin kan. Dia duk kata macam-macam kat PMX kan. Last kali netizen yang marah dengan tindakan biadab dia menghina PMX, akhirnya netizen membuka cerita tentang dana untuk buku-buku Jekov. Sepatutnya berapa juta? 18 juta. Last kali menjadi 80 juta. Kaya. Duk cakap banyak. Last kali setiausaha politik dia kena tangkap. Kemudian Tokey pula tu, buku Jekov, buku agama ni kan. Bagi kat Tokey pula yang mencetaknya. So lepas ni bersiap sedialah Razi Jidin pula yang akan dipanggil oleh pihak SPRM. Okey, silakan. Okey, Tok. Soalan lain. Tok rasa kan dengan pendakwaan-pendakwaan macam ni, tak nampak ke optik atau imej kerajaan kita ni umpama buruk tu, Tok? Saya tak nampak benda ni buruk. Sebab masalahnya, kalau misalnya SPRM sudah buat kerja, sudah buat siasatan, tiba-tiba kerajaan menegah SPRM daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia. Lebih baik kita tutup je SPRM ni. Apa tujuan kita kekalkan SPRM? Apa tujuan kewujudan SPRM? Apa tujuan Badan Pencegah Rasuah kita bebaskan zaman Pak Lah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah? Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka boleh melakukan siasatan dengan bebas tanpa mengikut telunjuk orang politik. Biar dia siasat. Biar dia siasat. Kalau dia dapati perlu didakwa, dakwalah. Apa nak takut? Ambil contoh, Cikgu Bat pun cakap, mereka ni tidak kau tim. Dia kata Wan Saiful Wan Jan berhadapan dengan mahkamah. Datuk Zahid pun kira hebat lah. Dia berhadapan dengan mahkamah 5 tahun lebih turun naik mahkamah. Maknanya kalau ikut teori Cikgu Bat ni, maka memang Datuk Zahid ni pertama sekali dah didapati oleh mahkamah bersih. Bukan dibersihkan macam cara ketika dulu setengah-setengah pemimpin mereka dibersihkan, walaupun video tu terang-terang bersih, tak ada sama langsung, itu pun dikatakan kabur kan. Tapi itulah orang yang diikut oleh Cikgu Bat, iaitu Azmin Ali. Lepas ni siapa? Tunggu tunggu tuan-tuan. Banyak lagi dalam senarai saudara. Kalau tidak ada orang menghalang pihak SPRM menjalankan tugas dia, insya-Allah kita akan tengok orang macam Anwar Musa akan kena, orang macam Syahidan Kasim pun boleh kena, orang macam siapa lagi? Geng-geng PAS ni pun boleh kena kan. Tunggu je. Tunggu dan lihat. Drama belum bermula tuan-tuan. Okey. Okey tu. Baru ni kecoh dekat media sosial kan berkenaan dengan Saifuddin Nasution ni, Menteri Dalam Negeri kita ni, menikahkan atau mendaftarkan pasangan bukan Islam ni. Komen. Okey, dia cerita dia macam ini. Itu sambutan Jubli Intan. Jabatan Pendaftaran Negara. Sebenarnya setiap tahun memang ada majlis ni. Setiap tahun memang ada majlis ni. Sebenarnya Datuk Seri Saifuddin selaku Menteri Dalam Negeri memang ada tauliah. Bukan setakat Menteri Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri, Ketua Pengarah JPN, Timbalan Ketua Pengarah JPN, Pengarah Bahagian Perkahwinan JPN, kemudian pengarah-pengarah negeri, kemudian pegawai-pegawai di bahagian dia dipanggil Timbalan Pendaftar, Timbalan Pendaftar Perkahwinan. Mereka semua ada kuasa untuk menikahkan. Tapi janganlah salah anggap, bukannya Datuk Seri Saifuddin ini melakukan ritual agama. Dia bukan buat ritual agama ataupun membuat ritual seperti mana adat resam orang Hindu ke, ataupun orang India ke, ataupun orang Cina ke, tidak. Kan? Kena faham, orang India dia kahwin cara dia. Dia ikat tali, lepas tu dia keliling api tu. Itu ritual dia. Kan? Tetapi orang Cina pun ikut dia punya cara. Tapi last kali mereka kena pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk daftarkan perkahwinan. Yang ini yang ketika Majlis Jubli Intan ni, acara menikahkan pasangan terpilih diadakan, maka Datuk Seri Saifuddin dia merasmikan perkahwinan sivil. Ini dipanggil perkahwinan sivil, bukan mengikut adat resam orang Hindu, orang Tionghoa ataupun adat resam agama. Tak ada sebarang ritual agama. Tidak ada sebarang ritual agama ataupun ikut adat resam. Tidak. Mereka ni ada kuasa, ada tauliah untuk mendaftarkan perkahwinan. So bila dia mendaftarkan tu kan, mengikut Akta 124, memang dia tanya, adakah kamu menerima pasangan kamu ni sebagai suami? Isteri pun jawab, ya. Lepas tu dia tanya dengan suami, adakah kamu menerima pasangan sebagai isteri? Macam tu je. Kan? Sah, okey. Dia daftarkan lah. Faham tak? Bila, yelah kita ni, musuh kita ni walaun. Bila tiap-tiap tahun benda ni berlaku, maknanya masa Muhyiddin pun ada, masa Hamzah Zainuddin ada video lagi. Ada video lagi. Saya dah sebarkan dah. Kan? Video Hamzah Zainuddin. Bila time geng diorang yang menikahkan je, tak ada masalah. Jangan UMNO, jangan PKR, jangan DAP, jangan Amanah. Terus jadi satu kesalahan. Inilah mentaliti walaun ni. Okey? Okey tu. Okey, clear kan? sebab ada satu saya ambil ucapan, dia katakan mungkin Datuk Seri Saifuddin ni lari daripada agama dan sebagainya. Tak ada. Okey. Dan pegawai-pegawai yang ada tauliah ni pun orang Melayu, orang Islam juga ada. Kan? Itu hanya mendaftarkan perkahwinan, bukan dia menikahkan mengikut adat orang, mengikut agama orang Hindu atau mengikut agama orang Cina, Buddha, tak ada. Bukan. Okay. Mendaftarkan perkahwinan sivil dipanggil. Okey? Okey tu. Ahli Parlimen Pasir Putih Perikatan Nasional Zawawi mengeluarkan kenyataan yang beliau ni hari-hari mendoakan kejatuhan kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Ya, alhamdulillah lah. Kita ucap terima kasih kepada manusia-manusia yang berhati busuk macam Zawawi, kan? Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana sehingga hari ini doa Zawawi ini sentiasa tidak dimakbulkan. Sentiasa tidak dimakbulkan. Kalau dimakbulkan doa dia tu ataupun doa dia mustajab, kan? Dah dimakbulkan, dah jatuh dah PMX ni. Tapi macam-macam dia orang cuba. Dia orang cuba menjadi kerengga, kan? Tak menjadi-jadi. Bila buat pilihan raya negeri tak ada kaitan dengan pusat, dia orang kata kita mesti menangkan PAS, menangkan Perikatan Nasional, kita akan tukar kerajaan. Ada jadi? Tak ada. Bila pilihan raya di Pulai dan juga di Simpan Jeram, mereka kata kita kena menangkan calon daripada Perikatan Nasional. Kalau berjaya tukar ni, kita boleh tukar kerajaan, kita nafikan 2/3. Ada jadi? Tak ada. Tak ada. Kan? Pelangai pun dia buat benda yang sama, kan? Kita boleh tukar kerajaan Negeri Pahang. Kerajaan Negeri Pahang tak dapat,
Kerajaan pusat pun tak dapat. Melopong je memanjang dia orang ni. Itu yang dia orang susah hati sebenarnya. Jadi biarkanlah manusia-manusia macam Zawawi ni dalam muka bumi ni banyak yang ada masalah hati. Biarlah dia nak doakan. Dia sebenarnya kalau orang ni akhlak dia mulia, dia takkan doakan benda-benda yang tak baik untuk orang lain. Kurang-kurang dia doakanlah semoga PMX tu diberikan kekuatan hari ini dengan kelantangan dia berhadapan dengan pelbagai ugutan, pelbagai ancaman. Negara pun boleh terdedah dengan ancaman ni. Sebab kita bukan lawan calang-calang orang. Kita lawan dengan Zionis, kita lawan dengan Israel. Dan Israel fully backup by American, fully backup by British government, fully backup by Singapore, India, Singapore, India dan sebagainya. So it's not an easy task. Dan bukan semua orang ada kejantanan untuk menentang kuasa-kuasa besar. Saya semalam dengar ucapan PMX, saya kagum lah. Bagi saya, ucapan PMX malam ni antara ucapan yang terbaik sepanjang zaman. Ucapan dia yang terbaik sepanjang zaman. Meremang bulu roma. Meremang bulu roma. Meremang bulu roma. Saya ada letak pentas malam. Memang semangat kita dengar dia punya ucapan. Itu baru balik tau. Orang biasa baru balik daripada luar negara ni jet lag tau. Dia balik-balik je dia terus. Mana energi dia dapat saya pun saya kagum. Mana tak semua orang boleh buat dah. Dia kalau pergi ke New York pun dia pergi sekejap sampai pukul 3 pagi terus meeting. Program. Sampai ke petang program. Pagi tu kena ada program lagi. Pergi ke sana lepas tu dia satu hari dia. Kalau macam kita kalau pergi ke London kita tunggulah 3-4 hari kurang-kurang. Betul tak? Dia sampai je meeting balik. Pergi sana meeting balik. Umur 76 tahun tau. It's not easy lah. Bukan semua orang boleh buat. Superman pun saya rasa Superman kalau tengok dia pun kena tanya tips tu. Pening kepala. Mana kau dapat energi ni? Okey tu. Hadi Awang dekat Parlimen semalam sangat bengis tu. Dia menegaskan. Dia bengis ke bengap? Dia cakap dia menegaskan supaya kerajaan ni lebih pekeh dan tegas terhadap undang-undang syariah dan Islam. Komen saya simple dia. Mana pergi RUU 355? Hari ni sudah jadi REE Fonusi. Dah tak ada dah RUU 355. Kemudian kita nak tanya dia, mana pergi hudud dia? Dah tak ada dah. Mana pergi amanat Haji Hadi? Apa yang Haji Hadi cakap terhadap Mahathir? Apa sudah jadi? Hari ini kita lihat Mahathir sudah disucikan oleh Haji Hadi. Jadi bagi saya lah manusia macam Haji Hadi ni, dia cakap apa pun masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita tak payah ambil endah. Kerana ini orang yang tidak ada prinsip. Tak ada prinsip langsung. Dia cakap ikut sedap dia cakap ikut siapa depan dia. Kalau depan dia tu nak jawapan A, maka A lah dia. Kalau depan dia tu nak jawapan B, maka B lah dia. Dan dia pun membuat keputusan berdasarkan keputusan itu menguntungkan kawan-kawan dia, parti dia ataupun tidak. Kalau sesuatu isu tu bila melibatkan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan dia, maka benda yang halal, benda yang haram pun boleh jadi halal. Tapi kalau benda tu berlaku ke atas musuh-musuh politik dia, benda yang halal pun dia jadi haramkan. Inilah Haji Hadi. Sedih sikit lah sebab apa ni, PAS terpaksa masih lagi mengekalkan Haji Hadi sebagai apa ni presiden. Kemudian saya nak beritahu sebanyak 1.9 bilion diperuntukkan bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam dalam belanjawan 2024. Meningkat 400 juta. Meningkat 400 juta, dulu 1.5 je.
Itu pun ada lagi orang kata Islam terancam di bawah pemerintahan PMX ni. Pakai otak lah fikir. Kita bukan orang bodoh tuan-tuan. Kita orang yang bijaksana, kita boleh menilai. Kan? Itu pun ada juga orang kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boneka Israel. Cubalah korang fikirlah, gunakanlah otak yang waras. Kan? Sampai isteri dia pun dikatakan ada hubungan dengan Israel dan sebagainya. Padahal isteri dia menghadiri, ikut Datuk Seri Anwar, menghadiri perhimpunan UNGA ataupun perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations General Assembly, itu dipanggil UNGA. So bila dia ikut, maka semua isteri-isteri ketua negara ni, mereka adakan perjumpaan. Lepas perjumpaan mestilah ambil gambar. Bila ambil gambar, isteri Benjamin Netanyahu, Presiden Israel pun ada. Takkanlah kerana ada Benjamin Netanyahu punya isteri, maka kawan nak kena tinggalkan majlis ambil gambar. Kan? Cubalah fikir logik sikit. Kan? Ketua-ketua negara pun ambil gambar juga. Ada pula Benjamin Netanyahu kat situ. Adakah semua negara-negara Arab, negara Afrika yang memboikot ucapan daripada wakil Israel tu, bila mereka ambil gambar ketua-ketua negara tu, bermakna mereka ni menyokong Israel? Fikirlah sendiri. Hari ni apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tuan-tuan, sangat berbahaya tuan-tuan. Bukan hanya pada diri dia. Itu sebab saya percaya kalau setakat ancaman-ancaman daripada Israel, daripada Amerika ke mana-mana, tak mustahil. Memang boleh berlaku. Belum lagi tekanan terhadap ekonomi kita. Kita tengoklah mata wang kita. Kita tengok mata wang kita. Itu pun memainkan peranan juga. Ini belum lagi selepas ini. Bila terlalu lantang, kita juga boleh berhadapan dengan sanction-sanction tertentu. Kita tengok Kesatuan Eropah pun dah mula nak buat macam-macam ugutan ke atas PM kita. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia ni, hari ni bila kita ada seorang Perdana Menteri yang berani untuk mempertahankan umat Islam dan mengambil ikhtiar dan usaha bersungguh-sungguh berjumpa dengan negara-negara Arab, cuba bantu satukan negara-negara Arab ini. Negara Arab ni selama hari ni tuan-tuan, mereka ni berjiran dengan Palestin pun ramai yang tak ambil pot pun, tak ambil endah pun. Dan ramai bila nak bersuara, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan Amerika, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan British, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan Perancis, mereka memikirkan hubungan baik mereka dengan Israel, hubungan dagangan. Jadi ramai tak bersuara sebelum ni. Tetapi hari ni kita tengok Saudi ni tuan-tuan. Saudi ni cukup rapat dengan apa ni, dengan Amerika ni. Hari ni Saudi pun lantang tuan-tuan. Kalau macam Turki ni kita tahulah, memang konsisten daripada dulu. Negara-negara lain macam Qatar, ini memang daripada dulu konsisten. Tapi PMX juga memainkan peranan, tuan-tuan, dalam menyatukan bukan setakat umat Islam di kalangan rantau-rantau kita ni, ASEAN. Dia pergi ke GCC, dia dapat mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Kesatuan Teluk Arab ni, dan nampak hari ni negara-negara OIC khususnya, mereka macam dah bersatu hati untuk mempertahankan Palestin ni habis-habisan. Ada jugalah yang bertanya soalan. Dia tanya, kenapa tak hantar tentera? La ilaha illallah. Ini masalahnya. Kadang-kadang setengah orang ni, dia ingat kita boleh ambil tindakan sebarangan. Nak hantar tentera ni saudara ke Palestin, termasuklah kalau nak menghantar misi pendamai ke, ataupun misi keamanan ke, ataupun nak bawa misi kemanusiaan, kita perlu dapat berkenan kesepakatan
oleh negara-negara yang berjiran dengan Palestin, dengan Israel ni tuan-tuan. Bukan boleh main redah je. Contohnya lah, kalau barang-barang ni Mesir tak buka pintu, boleh masuk tak barang-barang ni? Tak boleh. Apatah lagi saudara, kalau nak hantar tentera, takkan nak naik basikal, takkan nak naik motosikal, takkan nak naik kereta pergi sana, kenalah naik pesawat. Kalau pesawat yang bawa tentera kita tak boleh landing dekat mana-mana sempadan, nak landing kat mana? Landing kat Palestin, landing kat Gaza. Saya fahamlah kadang-kadang tak semua orang boleh faham, boleh berfikir benda ni semua kan. Jadi kita, jika perkara tu kalau kita tak dapat konsen daripada negara-negara yang bersempadan ataupun berjiran dengan wilayah yang berperang ni, tuan-tuan, bukan setakat tak boleh hantar tentera, tuan-tuan. Nak hantar bekalan makanan, pesawat, negara kita tak boleh mendarat langsung. Tak boleh mendarat langsung. Ini bukan satu keputusan kita boleh hantar suka-suka hati. Tak boleh. Ini kita kena faham, dan jangan pula ada pihak-pihak yang cuba nak mengelirukan rakyat. Dia kata PM sembang dia, tak berani nak hantar tentera. Tak betul, tuan-tuan. PM pun dah pergi berjumpa dengan negara-negara GCC tu untuk membincangkan tindakan seterusnya untuk menghentikan kekejaman Israel. Siapa tu? Syarif. Okey. Okey tu. Silakan. Ada ni ke yang nak naik? Belum ada lagi. Tadi ada. Kita tak bagi dia cakap dia dah. Okey tu. Okey. Ketua Polis Negara juga ada keluar kenyataan yang bahawa peningkatan keselamatan untuk PM ni dipertingkatkan tu. Maknanya memang betul ada ancaman-ancaman yang diberikan terhadap Perdana Menteri kita ni kerana lantak. Saya rasa sebelum pilihan raya di 6 buah negeri tu pun dah nampak ada ancaman kan. Tetapi selepas kenyataan yang dikeluarkan oleh PM di Ungar yang begitu tegas 2 minggu sebelum berlakunya peperangan di Palestin ni, PM kita punya pendirian berhubung Palestin ni pun dah cukup tegas lah. Masa tu pun dah nampak ada dah ada bunyi kabar-kabarnya yang mereka cubalah nak menutup mulut kita, tak nak bagi kita bising. Hari ini bila PM turun ke sana, turun ke sini, mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua negara, khususnya negara-negara Arab ini, untuk membincangkan isu Palestin ni, lagilah pihak Israel ni tak boleh berdiam diri. Tapi semalam ucapan dia dia cabar dia beritahu jangan sesekali mengugut rakyat Malaysia. Salah orang gitu. Salah orang kan. Dan dia kata kita tahu apa erti kebebasan kita tahu apa erti kemanusiaan, dan kita akan tetap mempertahankan Palestin, dan kita mahu Palestin menjadi sebuah bumi yang merdeka. Itu yang mahal. Okey tu. Hari ini juga Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, kata penggunaan bahasa Melayu adalah wajib dalam surat kerajaan. Kalau ada guna bahasa lain, dia kata tak payah layan. Saya rasa itulah tindakan terbaik sekali. Walaupun kita menggalakkan rakyat untuk menguasai bahasa Inggeris, tetapi surat-surat rasmi dalam berurusan dengan kerajaan sewajarnya lah menggunakan bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi kita. Bahasa rasmi kita ialah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bertetapan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ya, betul. Okey tu. Semalam punya himpunan kan, walau-walau ni kan, masih ada yang mempertikaikan kenapa perlu ada persembahan dan sebagainya ni. Mungkin ada komen mengenai tu. Program kita, suka hati kita lah. Suka hati kita lah. Ada setengah orang cara dia buat persembahan itu ialah dengan
alunan puisi, alunan muzik, kan? Ada yang buat sketsa, ada yang buat persembahan pentas, kan? Terpulang lah, kan? Ada orang dia buat perhimpunan tu, dia rasa kalau tak bakar bendera Israel ni tak sah. Kalau tak bakar patung Benjamin Netanyahu tak sah. Suka hati dia orang lah, kan? Macam mana dia orang nak kata orang tu berekspresi, kan? Nak ekspres dia orang punya luahan hati, rasa kecewa yang teramat terhadap Israel ni atas dia orang lah, kan? Niatnya hanya satu, untuk bersolidariti bersama dengan umat Islam Palestin, kan? Jangan dipolitikkan. Tak payahlah nak politikkan, kan? Itu hari kau kata tak diberikan takbir, padahal si Syarul tu takbir juga, penganjur juga takbir, kan? Nuriza Anwar pun dia takbir juga, kan? Hari semalam semua orang takbir, dengan masanya takbir, dengan Datuk Seri Anwarnya takbir, dengan siapa nama, Datuk Seri Muhammad Sabu takbir, semua orang bertakbir. Steven Sin pun suruh takbir. Steven Sin pun suruh takbir, tapi dia tahu, kan, dia tak boleh takbir. So dia suruh orang takbir. Awak nak takbir lah. Okey Tok. PAS juga bakal adakan perhimpunan yang sama, solidariti untuk Palestin ni, Tok, kan? Kalaulah UMNO ataupun parti-parti atau kerajaan dijemput, adakah mereka akan bersama dengan PAS? Sebelum ni kita pun buat dekat istana, dekat Masjid Negara, dia datang. Tak ada masalah pun, kan? Dia datang dan dia pula kontrol. Tak ada masalah, tak kisahlah dia nak claim mileage, claim lah, no problem, kan? Semalam kita jemput semua parti politik. Jemput? Ada jemputan lah? Jemput, tapi tak nak datang. Kan? Dia cuba, dia tak datang tak apa, dia beritahu supaya jangan datang. Sebab cakap ni kan? Beritahu supaya jangan datang, disebarkan. Kau ambil, melimpah pula daripada Stadium Azhar tu dah penuh, melimpah kat luar pun tak cukup, sampai terpaksa buka Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, biarkanlah dia, ini hak masing-masing. Dia nak buat perhimpunan ke, dia nak bakar colok ke, dia nak buat candlelight ke untuk Palestin ke, apa benda dia nak buat, dia buatlah. Ini negara bebas. Yang penting kita semua support Palestin. Kita semua kecam kezaliman, pembunuhan yang dilakukan oleh rejim zalim Zionis Israel. Itu yang penting. Okey, Tok, kan? Ada yang naik belum? Tak ada lagi? Ada. Okey. Layan dulu. Nanti kan dia turun balik. Okey, Assalamualaikum. Grrr. Assalamualaikum. Assalam. Ya, silakan. Tak ada soalan tu, nak dengar saja. Oh, nak dengar. Aduh, okey. Kalau ada soalan tanya. Ini ada Muhammad Asri. Okey, Muhammad Asri, silakan. Yang kuat PN ni rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Datuk nak tanya pendapat Datuk berkenaan isu Palestin, kan? Sekarang ni kita nampak peranan PMX agak macam terkehadapan lah berbanding zaman-zaman sebelum ni. Kita tengok dalam 3 hari dia pergi ke negara timur, bertemu dengan ramai pemimpin dunia. So apa pendapat Datuk untuk kita membawa satu suara yang kuat lah untuk negara-negara Islam, sebab kita tengok isu Palestin ni tak pernah selesai, dan antara satu punca dia negara-negara Islam macam tak bersatu. So kita fahamlah macam apa, PMX pun antara pemimpin Islam yang disenaraikan sebagai pemimpin Islam yang berpengaruh, kan, kita tahu, dan dia pun baru diangkat sebagai PM. Tapi kita nampak macam Jokowi macam agak kurang, walaupun dia dah lama mentadbir Indonesia, kan. So kita perlukan pemimpin-pemimpin Islam macam dia untuk bersatu. So at least bila
kita suarakan suara kita untuk menentang Israel dan sokongan US dan UK terhadap Israel ni, at least diorang nampak suara tu suara yang besar, nampak negara-negara Islam ni bersatu. So Datuk ada nampak kita ke arah macam tu tak? Dia pertama sekali kita kena sedar bahawa umat Islam di Malaysia ni jumlah dia sangat besar. Jumlah dia sangat besar. Jadi kalau misalnya tak dapat sokongan bukan Islam pun, umat Islam boleh buat banyak benda. Terutamanya macam YB Steven Sim cakap. Kita tak perlu pun memboikot orang lain. Tetapi kalau kita dapat pastikan barang-barang yang kita nak beli ni, kalau adalah datang daripada Semenanjung Gaza, produk orang-orang Islam di Palestin. Kalau umat Islam seluruh dunia menjadikan produk umat Islam di Palestin ni sebagai pilihan utama, itu pun dah banyak membantu, kan? Sebab yalah, ada setengah-setengah kata kita tak boleh boikot, kan? Contohnya macam hari ni ada pula surat daripada Starbucks yang terang-terang memberikan sokongan kepada Israel. Dah memang syarikat dia, nak buat macam mana, kan? Ya, betul. So cuma dekat Malaysia ni, kebanyakan daripada Starbucks ni ada pekerja-pekerja Islam, pekerja-pekerja Muslim, orang Melayu, betul tak? McDonald pun macam tu. So kalau misalnya kita bersimpati dengan orang Islam, orang Melayu yang bekerja dengan Starbucks, dengan McDonald, dan kita tak nak mereka terkesan dengan perbuatan kita memboikot produk-produk yang ada hubungan dengan negara Israel ini, setidak-tidaknya kita kena galakkan dengan membeli produk-produk yang ada hubungan dengan Palestin. Itulah selemah-lemah iman lah, senang cerita, kan? Kalau tak boleh kita buat lebih daripada tu, setidak-tidaknya kita menyokong produk-produk Palestin, kan? Kita faham dan PMX sedang berusaha untuk menyatukan negara-negara Islam ni. Dia memang dah buat ni dah terbaik dah. Kebarangkalian ada di antara mereka ni takut, kerana yalah, kena fahamlah Amerika ni kuasa besar, tuan-tuan, dari segi ekonomi dia, kan? Kalau dia buat sanction kepada mana-mana negara ni, contohnya lah, kalau Malaysia kena sanction dengan Amerika, kena sanction dengan Kesatuan Eropah, ambil contoh lah, kita punya minyak kelapa sawit, pernah kena boikot dengan puak-puak Eropah ni, dengan puak-puak Eropah, Kesatuan Eropah ni, EU, kan? Jadi nak menyatukan negara-negara Arab ni bukan satu perkara yang mudah lah. Liga Arab ni macam-macam kepala. Cuma kita doakan, nampak gayanya hari ni dah nampak cahaya tu. Cahaya tu dah nampak, kan? PMX pun nampaknya dia memainkan peranan yang sangat signifikan jugalah dalam membantu untuk menyatukan negara-negara Eropah, negara-negara Arab ini supaya mereka ni senada. Saya nampak peranan ni besar juga yang dimainkan oleh Perdana Menteri kita. Itu sebab sebelum ni kita tengok ada negara-negara yang rapat dengan mereka, mereka tak berani sentuh hal Palestin ni. Tapi hari ni mereka sudah terang-terang. Dan saya nak beritahu kelebihan dia hari ni, isu Palestin ni bukan hanya didukungi oleh orang Islam. Isu Palestin sudah menjadi isu kemanusiaan. Dia isu global. Orang-orang yang bukan Islam hari ni, yang Kristian, hari semalam pun yang Kristian, yang Buddha, yang Hindu, Father, Kristian. Saya salut lah, Datuk. Saya salut lah kita dapat dapat panggil, kan, daripada NGO ni datang memberi diorang punya stand lah terhadap Palestin. Ini sebagai
seluruh rakyat Malaysia kita nampak sebab ini bukan soal isu agama semata-mata tapi isu kemanusiaan dan kita nampak daripada agama-agama lain juga menyokong PMX dalam isu ni. So So insya-Allah lah, saya yakin ini detik-detik yang baik lah untuk umat Islam di Palestin. Sebab saya nampak satu dunia lah dah bangkit menentang kezaliman ni. Cuma amat menyedihkan lah bila dekat TikTok ni keluar je isu ke Palestin maka kena ban, kan? Saya haraplah Menteri Komunikasi, kan, kalau tak boleh nak nasihat TikTok ni, kan, saya rasa tindakan tegas patut diambil ke atas mereka ni. Sebab nampak sangat Facebook pun boleh tahan juga, Facebook pun boleh tahan juga. Bila cerita pasal Palestin, laju je dia orang nak ban, dia orang nak block, kan? Tak sepatutnya begitu, kan? They are talking about human rights, they are talking about freedom of speech, tapi hakikat dan realitinya ke laut. Makin ramai orang dah masuk ke Twitter sebab Twitter sekarang ni tak block apa-apa tu. So sumber banyak dekat Twitter. Betul. Even macam saya pun kalau nak dapat apa-apa sumber kan dekat Palestin apa berlaku, memang Twitter banyak lah. So, tapi yelah dia ada limitation dia lah. Okay, terima kasih Datuk. Sama. Waalaikumsalam. Ada lagi nak cakap? Tak ada. Studio dah tak ada soalan. Okey, Firman. Silakan Firman. Firman. Cool. Tak nampak. Kecil sangat tulisan Jawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap. Kenapa bising tu? Wah, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk. Assalamualaikum Datuk semua. Waalaikumsalam. Dengar Datuk. Dengar. Ikzan Ya. Okay Datuk, saya ada satu soalan Datuk. Okey. Kita sedang lihat konflik Palestin ni yang lebih dahsyat daripada apa yang terjadi sebelum ni kan. Dan kita juga sedang mendepani bersama pemimpin-pemimpin negara kita akan ketegasan kita dalam isu ni. Soalan saya, adakah ini akan membawa kita kepada next level of conflict yang kita bakal mendepani di jalan kehadapan ni? Dan adakah kita bersedia tu? Saya tak nafikan lah memang ada risiko bila kita menjadi catalyst. Bila kita PM kita menjadi bak kata orang tu orang yang antara yang paling terkehadapan dalam membela umat Islam di Palestin ni. Memang ada risiko. Kita boleh kena economic sanction, kita juga boleh terdedah dengan pelbagai bentuk serangan. Bukan hanya setakat serangan cyber, serangan ke atas ekonomi kita, serangan secara fizikal pun tak mustahil. Tak mustahil. Kita pun tahu Mossad sudah pun ada ejen-ejen mereka di dalam negara kita ni. Umpamanya macam ada pasangan suami isteri dengan kumpulan mereka yang telah ditahan kerana mereka menculik saintis daripada Palestin. Apa dia? Itu pun sangat memeranjatkan tu. Saya sangat terperanjat tu.
kita pun tak sangka ada orang Islam, orang Melayu. Siapa first contact dia kan? Siapa first contact yang boleh dia mendapatkan jadi ejen Israel? Kita rasa pelik benda tu boleh ada dalam tempat kita ni. Memang kita pelik lah, tapi manusia ni selagi rambut dia sama hitam, hati dia tu duit boleh dibeli. Payah. Sebenarnya Israel ni dia nak buat nak cari ejen tu bukan susah sangat. Duit je. Itulah kita tengok office boy pun boleh pakai Mercedes, boleh hidup mewah, boleh pergi jalan ke Europe dan sebagainya kan. Mana dia dapat duit tu? So maknanya bukan setakat CIA je lah boleh upah orang-orang kita kan. Mozart pun boleh. Kita pun tak sangka, tapi dah ada orang pergi naikkan bendera Israel, nyanyi sekali dengan negara aku. Aduh, kadang-kadang tengok rakyat Malaysia ni, kepala ni sengit lah. Okey. Jadi itulah Datuk, pendapat saya, kita kena berdiri teguh dengan kepimpinan negara Malaysia sekarang lah. Untuk mendepani apa juga yang akan berlaku pada masa depan. Apa pun risiko yang bakal dihadapi oleh negara kita ni, kita akan harungi secara bersama. Itu yang penting sekali. Kalau ada orang akan menyalahkan PM, tapi saya nak beritahu, kalau bukan PM kita yang berani untuk memperjuangkan nasib umat Islam Palestin ni, siapa lagi yang boleh kita harapkan? Ya tu. 75 tahun Waalaikumsalam. 75 tahun umat Islam di Palestin ni dianiaya, dizalimi, hospital dibom, rumah-rumah mereka dibom, rumah ibadat mereka dibom, masjid mereka dibom. Ini tak pernah berlaku saudara di tempat lain. Orang lain kalau nak serang pun dia akan serang tentera. Jarang dia akan serang jarang dia akan serang bak kata orang tu, orang awam, hospital. Hospital ni tempat orang berlindung. Ini tempat yang terakhir, sepatutnya tempat yang paling selamat. Tetapi kita lihat hospital pun sudah jadi tak selamat, malah dijadikan sasaran utama. Memang nampak puak Zionis ni memang nak bunuh dan bagi mati semua umat Islam di Palestin. Bekalan air tak dibenarkan, tuan-tuan. Bekalan ubat-ubatan tak dibenarkan, bekalan makanan tak dibenarkan, air ditutup, elektrik mati. Saudara, dia memang nak umat Islam di Palestin ni lenyap. Itulah sebenarnya Yahudi, tuan-tuan. Tapi Tok, saya ada tengok satu video yang Tok kongsikan di social media Tok kan, yang Anwar Ibrahim ni sambut Yasir Arafat kan. Maknanya perjuangan Palestin ni bukannya baru. Bukan baru. Datuk Seri Anwar ni pernah menjadi bak kata orang tu, pernah diangkat menjadi anak angkat Palestin. Tahun 1983. 83? 40 tahun dah. 83. Perjuangan dia bukan barulah pasal Palestin ni. Jadi orang cakap dia ejen Yahudi lah apa. Biarlah. Okey. Itu je Tok, tak ada soalan dah. Okey, saya minta supaya sahabat-sahabat tolong sharekan live kita pada malam ni supaya kita boleh kongsikan apa yang kita bicarakan pada malam ni kepada mereka-mereka yang tidak dapat bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.